Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wa sallallahu wasallam ala sayyidil mursalin Sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, semua alhamdulillah, saya terus mengajak para pendengar Radio IKIM untuk kita tingkatkan lagi rasa syukur kita pada Allah dalam apa yang sedang kita diberikan Allah dengan berbagai-bagai nikmat, supaya dapat kita bila mana dengan bersyukurnya kita, maka Allah akan bertambah terus nikmat-nikmat ini. Dan dalam apa yang sedang kita perkatakan daripada minggu lepas ke minggu ini, iaitu mengenai dengan solat berjemaah. Kerana kepentingan solat berjemaah ini amat sangat. Kalau kita lihat apa lagi amalan yang kita boleh lakukan, di tahap mana kita mendapat ganjaran yang begitu banyak dan begitu besar kalau tidak dengan solat berjemaah. Jadi dalam kesibukan kerja, disitulah ujian Allah buat kita supaya kita dapat melihat apa yang lebih besar dan lebih penting dalam segala-galanya. Dah tentu solat berjemaah, terutama bagi golongan lelaki, maka pastikan jangan kita ketinggalan. Bayangkan kelebihan solat berjemaah ini, kalau kita bandingkan dengan solat kita bersendirian, kita perlu laku 25 kali atau 27 kali, atau ikut setengah kelebihan 29 kali. Maknanya 29 kali lebih baik mutu berbanding dengan solatnya seorang bersendirian. Bahkan di sana ada banyak sekali kelebihan-kelebihan solat berjemaah. Antaranya perjalanan kita. Kalau kita datang daripada rumah dalam keadaan berwuduk, kita pergi ke masjid, bukan saja setiap langkah itu dikira. Bila kita letak, digugurkan satu dosa. Bila kita angkat, diangkatkan satu darjat, dan diberikan kita satu pahala setiap jarak kita melangkah. Sebab itu dalam kisah sahabat-sahabat yang silam di zaman baginda, mereka sanggup memendek-mendekkan langkah mereka untuk mendapat ganjaran yang begitu banyak. Bila sampai saja masjid, lain pula dia punya kelebihan dia. Solat berjemaah lain pula kelebihan dia. Sehingga dikatakan solat berjemaah ini sebab untuk seseorang mendapat menebuskan dirinya daripada neraka. Makna dapat dimerdekakan dirinya daripada neraka. Satu kelebihan yang amat besar. Bahkan ganjaran 27 atau 29. Dan juga suatu yang kita kata dia punya kelebihan dia ialah Allah akan menyucikan hati kita daripada penyakit nifak. Kerana zaman baginda, solat berjemaah ni menjadi suatu yang amat berat kepada golongan-golongan munafik. Terutama bila solat isyak dan solat subuh. Sukar untuk mereka datang kerana masa yang sejuk dan sebagainya. Kalau kita dapat mengorbankan satu daripada usaha untuk kita membentukkan sikap kita, sifat berpura-pura ni, sifat kita buat sesuatu yang tidak ada kesungguhan ini, dapat kita atasi dengan solat berjemaah. Bahkan ianya menjadikan satu keampunan dosa. Kita dihapuskan dosa. Dan antara yang paling baik juga ialah Allah akan memelihara kita daripada gangguan syaitan. Kerana bila kita berada dalam jemaah yang besar, maka diumpamakan seperti mana kambing. Kalau berada dalam jumlah yang besar, maka serigala tak berani nak dekat. Melainkan mana-mana anak kambing yang terlepas, maka dia akan menjadi mangsa kepada serigala. Maka dengan itu saya mengajak para jemaah, terutama lelaki, kita lihatlah, pandanglah masjid-masjid yang ada di sekeliling kita, bukan hanya sebagai setempat yang kita kata cantik kebunnya, cantik pokok bunganya, cantik bangunan dengan warna-warni, tapi lebih penting ialah pengisian di dalam masjid itu sendiri dengan solat berjemaah. Saya
InsyaAllah. Itu dia mukadimah berkaitan tajuk kita pada pagi ni, solat jemaah. Begitu banyak sekali ganjaran ni Ustaz, kalau mengerjakan solat jemaah. Dan insyaAllah talian 0362051500 akan kita buka saat ini untuk anda kongsikan sebarang persoalan berkaitan tajuk kita, dan juga menerusi Facebook IKIM FM, facebook.com/ikim.fm, dan rakan tugas saya Mona bersedia membantu anda insyaAllah. Dan kita berhenti rehat seketika, kembali selepas ini terus bersama kami. Keracunan makanan tidak boleh dipandang ringan kerana ia juga boleh membawa kematian kalau masalah keracunan yang dialami adalah kritikal, terutamanya kepada kanak-kanak yang masih lemah daya pertahanan diri mereka. Keracunan makanan dilaporkan seringkali berpunca di kantin sekolah. Sebagai ibu bapa yang prihatin, bantulah anak-anak anda mendapat makanan yang bersih dan sihat. Bekalkan mereka dengan sajian dari air tangan anda sendiri. Otak cergas datang dari makanan yang berkhasiat. Kembali bersama di IKIM FM, dan kita masih lagi bersama yang berbahagia Al-Fadhil Ustaz Fazli Al-Yamani membincangkan tentang tajuk pagi ni solat jemaah. Dan saya war-warkan sekali lagi 0362051500 untuk anda hubungi, bertanyakan sendiri kepada Ustaz barang persoalan. Dan sebelum saya ambil talian, satu persoalan daripada rakan Facebook kita, Ustaz Mizukagi Khairul nak tanya, apa hukum bila seseorang itu hanya solat sendirian saja sepanjang hidupnya? Adakah amalannya kurang, Ustaz? Taib, kalau ikut kepada apa yang difatwakan oleh seorang sahabat Nabi, Abdullah ibn Abbas ataupun Abdullah ibn Umar, menceritakan satu orang yang tidak menghadiri solat berjemaah dan juga solat Jumaat, maka dikata tempatnya dalam neraka. Jadi maknanya begitu sekali tuntutan beratnya solat berjemaah. Kerana kalau kita lihat, baginda sendiri menitik beratkan solat berjemaah ini daripada mula solat difardukan. Jadi kalau kita tak pergi jemaah, terutama kalau Jumaat pun kita tak pergi, berjemaah masjid dekat kita tak pergi, maka amalan kita tu tidak menepati apa yang disebut sebagai satu sunnah yang dikatakan sunanul huda. Jadi dengan sebab itu satu kesilapan besar kalau kita solat tapi kita tak berjemaah, terutama lelaki. Jadi dengan sebab itu sah solat tapi tak cukup nak menampung. Macam kalau kita punya pendapatan kecil, perbelanjaan besar, mana kita nak sara hidup kita? Kita punya kos hidup ni besar, kita nakkan pahala yang banyak untuk kita menutup lubang-lubang dosa kita. Kerana kita kadang-kadang tak dapat jaga mata, telinga, fikiran kita dalam pergaulan, dalam segala-galanya. Jadi kita nakkan pahala. Manakan pahala kalau solat bersendirian ni dapat satu itu, kalaupun menepati apa yang dikehendaki. Kalau ada salah silap, maka silap-silap bukan satu, kosong. Dia akan jadi seperti kain buruk yang dicampakkan balik. Dengan sebab itu saya nasihatkan supaya ambillah sikap sebagai satu tanggungjawab kita dalam menyempurnakan solat. Inilah satu peranan. Kerana kita di Malaysia tak ada lain kerja. Sekarang ni bukan zaman macam dulu, zaman sahabat, zaman ada jihad. Sahabat-sahabat pergi ke negara-negara bukan Islam, mendakwah mereka dan sebagainya. Sekarang ni zaman kita, zaman lemah, zaman yang dikelilingi dengan serba kelemahan. Orang Islam sedang lemah. Jadi apa yang kita boleh buat? Kita nak angkat pedang, nak tembak, tak ada. Bukan zaman kita sekarang. Kita sekarang ni nak uji untuk kita betulkan diri kita. Maka dengan cara itu kita pergi kepada solat berjemaah. Itu jihadun nafs. Itu yang lebih besar sebenarnya. InsyaAllah. Okey, itu jawab soalan rakan kita. Dan kita ambil pemanggil kita yang pertama, Cik Yusri dari Gombak. Saya nak tanya, bila saya semayang jemaah, bukan saya semayang jemaah, saya semayang, and then ada orang datang masbuk dengan saya. Kemudian kalau boleh tak selepas saya semayang tu, saya nak buat qadha, saya semayang berimam orang yang belakang masbuk saya tadi tu. Itu soalan saya yang pertama. Dan soalan saya yang kedua, boleh tak kalau saya nak solat, saya nak solat qadha di waktu orang yang bersolat zuhur. Contoh saya nak qadha asar, tapi saya berjemaah dengan orang yang solat zuhur, boleh tak?
Itu saja soalan saya. Terima kasih. Saya nak tanya, bila... Okey, Ustaz, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Soalan pertama, kita masuk masjid. Ini pernah berlaku. Kita masuk masjid, satu orang, dia semayang sunat tahiyatul masjid. Ya. Kebetulan datang satu kawan lain, datang tepuk dia. Jadi kawan yang tepuk ni, dia sangka seorang ini sedang solat zuhur, kerana waktu sudah pun selepas solat zuhur. Jadi dia pun mengimami solat. Jadi kalau selepas dia selesai sunat tahiyatul masjid, dia pula nak ikut kawan di belakang ni. Hukum dia boleh, tak ada masalah. Cuma apa yang saya dengar, bila dia pergi belakang, dia tepuk kawan ni lari keluar. Dia seolah-olah takut nak jadi imam. Jadi kita kata sebenarnya kita boleh ikut siapa saja, asalkan susunan solat itu tidak menyalahi. Sebagai contoh, solat jenazah, ini menyalahi. Kalau tidak, sunat dengan fardu, qada dengan ada, boleh. Macam soalan kedua, imam solat adaan zuhur, kita nak qada subuh, boleh. Imam solat subuh, kita nak qada isya, boleh. Imam solat maghrib, kita nak qada asar, boleh. Imam solat isya, kita nak qada maghrib, boleh. Jawapan dia boleh, walaupun dalam jumlah yang berbeza. Kalau imam buat 2, lepas bagi salam kita tambah lagi 2 untuk 4 isyak kita. Kalau imam buat 3 maghrib, lepas salam kita tambah 1 lagi untuk asar kita. Kalau imam buat 4, kita nak buat maghrib, rakaat pertama ikut imam, rakaat kedua ikut imam, rakaat ketiga ikut imam. Bila imam bangun ke rakaat keempat, maka kita niat mufarakah, buat tahiyat akhir dan bagi salam. Itu pun boleh, tidak ada masalah. Baik, insyaAllah. Dan soalan seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ustaz, saya nak tanya tentang solat berjemaah. Saya di rumah, saya berjemaah semasa kalau suami saya lambat balik, tak ada di rumah, anak saya akan saya suruh jadi imam lah. Jadi anak saya yang kecil sekali, umur 8 tahun, dia memang bersemangat nak jadi imam. Jadi selalu bergaduh dan dia nak jadi imam juga. Jadi abang ni yang 12 tahun di belakangnya, dan saya dan anak perempuan saya di belakang. Saya nak tanya Ustaz, sah tak atau saya dapat fadilat berjemaah tak? Lagi satu saya nak tanya, jika saya berjemaah dengan suami saya baca kunut, saya ikut, tapi bila saya semayang bersendirian, saya tidak buat kunut. Itu je soalan saya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengenai dengan solat berjemaah di rumah, dan ini pun satu langkah baik bagi seorang ibu atau seorang isteri di rumah dengan melakukan solat berjemaah dengan anak-anak. Mungkin suami ke masjid, maka anak solat di rumah. Kalau anak umur 8 tahun, 12 tahun, ini dah sampai ke usia mumayyiz. Kalaupun belum balik, mumayyiz. Dan usia ni memungkinkan dia untuk boleh membaca Fatihah dengan baik, membaca tahiyat akhir dengan baik, dan dia tahu tentang rukun-rukun solat secara jumlah. Makna zuhur 4, maghrib 3, isyak 4, maka dia menjadi imam kepada ibu dan anak-anak. Itu boleh. Katakan dia ada 2 orang anak, satu 8, satu 12. Dua-dua mempunyai kelebihan, maka boleh dibuat undi kan. Hari malam ini, waktu ini anak ini, waktu besoknya anak ini, maka diberikan semangat kepada dua. Jangan kita biarkan mereka bergaduh, berebut untuk menjadi imam, tapi kita beritahu bagaimana kepentingan dan tuntutan solat berjemaah itu. Maka kita gilir-gilirkan. Tak semestinya abang sentiasa atau adik sentiasa. Yang penting kita kata kamu kena buatkan macam mana solat ni jadi elok. Bacaan kena betul. Ibu nak tengok siapa yang baca sedap, maka dia dijadikan imam. Siapa yang dapat menghafal lebih surah bacaan agak lebih panjang, maka dia jadi imam. Itu adalah satu daripada galakan kita. Kita ibu ikut imam yang anak kita 8 tahun. Hukumnya boleh, solatnya sah, tak ada masalah. Kemudian mengenai dengan kunut, kalau kita solat bersama dengan suami, suami kunut, kita aminkan. Itu memang betul. Kalau kita solat bersendirian tanpa kunut, tak ada masalah. Kunut ni bukanlah suatu yang menentukan sah atau tidak. Dia hanyalah sebagai suatu anggota yang kita kata kepincangannya akan ada. Kalau tak ada kunut, maka elok kita belajar dan kita dapat hafal. Walaupun terpaksa dengan kita membaca sesuatu yang kita tulis pada kertas, kita tak hafal. Bila sampai lepas saja rokok, kita angkat, kita baca apa yang kat kertas yang kita tulis sebagai pengisian doa kunut. Itu boleh, tidak ada masalah.
Baik, dan kita ambil panggil seterusnya. Saya ada masalah tentang solat berjemaah. Okay, sekarang ni kita nak ikut imam tu. Contohnya imam tu terlalu laju, kadang-kadang tamakninah dia kurang sempurna. Adakah kita boleh ikut? Ada tu. Yang kedua, kadang-kadang Al-Fatihah, kalau biasa kalau kawan kita tu, kita tahu Al-Fatihah dia macam kurang sempurna. Adakah kita boleh ikut kalau kita nak mengimamkan dia? Itu soalannya. Terima kasih. Ya, terima kasih Cik Syukri. Tapi kalau kita ikut imam, imam baca laju. Kelajuan imam ni kita tengok selagi mana tidak membuatkan Fatihah dia langsung tidak sah, ataupun sah tapi dia baca laju. Kerana memang boleh dibaca dengan laju. Jadi kalau kita tak mampu nak kejar, kita baca sama imam. Kita baca, imam baca Fatihah, kita baca Fatihah. Jangan sampai ada kepincangan dalam Fatihah. Sebab itu dia tak boleh berlaku khalal, di mana kelajuan dia membuatkan bacaan dia langsung tidak betul. Kalau kita kata waladhdallin sepanjang 6 harakat, dia 2 harakat pun tak sampai waladhdallin, itu tak boleh lah. Kalau bacaan yang macam tu memang membawa kepada amat cacat solat. Kalau dah tidak seperti itu, maka boleh. Cuma nak atasi, kita baca sama dengan imam. Jadi imam baca dan kita baca. Masalah tamakninah. Tamakninah ni bukan suatu yang masalah berat. Dia hanya kita berhenti sekadar kalau kita nak kira tempoh dia, sebutan subhanallah. Rokok dan berhenti. I'tidal dan berhenti. Sujud dan berhenti. Duduk antara sujud dan berhenti. Maknanya sekadar subhanallah, berhenti sekadar subhanallah. Itu sudah menepati apa yang disebut sebagai tumakninah. Cuma jangan tidak berhenti. Memang ada setengah-setengah orang kita tengok, terutama dalam mereka yang bermazhab Hanafi, yang tidak meletakkan tumakninah sebagai syarat atau sebagai rukun, maka mereka buat macam patung ayam. Bagi mazhab mereka sah, tak ada masalah. Mazhab Syafi'i, tumakninah adalah rukun ataupun syarat kepada rukun, maka wajib, kalau tidak solat kita tidak sah. Jadi mengenai dengan Fatihah, kita tak tahu Fatihah dia betul tak betul. Kita kena tengok juga Fatihah kita. Kadang-kadang kita dengan imam lebih kurang je sama. Kita kata imam tu tak betul. Kadang-kadang kita dengar aduan orang kata imam ni bukan baca betul. Tertanya kat mana tak betul? Banyak orang cerita kata tak betul. Orang cerita, kita tak tahu pun kat mana yang tak betul. Mungkin kedudukannya kita dengan imam ni lebih kurang sama je. Jadi kita ikut je lah imam, tidak ada masalah. Terima kasih Ustaz. Dan kita ambil panggil seterusnya dari Shah Alam, Cik Muhammad. Saya semayang jemaah dengan kat surau, tapi kadang-kadang macam isteri saya dan anak-anak kecil saya minta semayang sama-sama dekat rumah. Jadi macam mana saya nak buat bersama, mana yang lebih afdal? Kerana saya cuba bawa anak saya atau isteri saya ke surau atau masjid, tapi kadang-kadang dia minta kita semayang dekat rumah. So jemaah dekat rumah ataupun jemaah dekat surau tu yang lebih saya patut beratkan. Okey, Ustaz. Solat berjemaah di masjid ataupun di surau itu yang lebih penting bagi seorang berbanding dengan berjemaah dengan isteri di rumah. Kerana kita kata apa makna masjid atau surau dengan kewujudan tempat ini di tengah-tengah kawasan taman atau kampung yang tempat kita tinggal. Jadi bagi kita laki-laki, kita pergi ke masjid. Kalau katakan permintaan isteri untuk kita menjadi imam kepada isteri dan anak-anak, selepas solat di masjid, kita cepatlah balik. Tetap perlu nak tunggu sampai habis saya solat fardu, kita balik, kita buat solat sunat, yang mana imamnya kita, anak-anak dan isteri di belakang menjadi makmum. Tak ada masalah. Bukanlah suatu yang akan meluputkan waktu maghrib ataupun isyak. Waktu ada, sempat kita balik dan jadi imam, tidak ada masalah. Tapi jangan sampai kerana nak kononnya kita nak mendidik anak, isteri, kita tinggalkan solat berjemaah. Itulah yang tak patut kita lakukan. Mesti kita pergi solat berjemaah. Baik, insyaAllah. Dan Ustaz, kita raikan juga daripada Facebook kita yang bertanyakan, Ustaz, saya nak tanya, bila suami di rumah kami solat berjemaah, tetapi masalahnya suami bekerja di prison polis Singapura. Waktu solat Jumaat selalunya tak pergi solat Jumaat. Mungkin penyelesaian pada beberapa persoalan bertanyakan meninggalkan solat Jumaat jemaah, Ustaz. Solat Jumaat adalah satu yang wajib seperti mana solat-solat 5 waktu. Jadi kita tidak boleh jadikan alasan apapun, kerana kita kena ingat
walaupun kita berada di bawah satu majikan yang tak mengizinkan kita, tapi kita kena ingat siapa kita. Yang lebih besar siapa? Allah yang mewajibkan kita solat, dan Allah lah segala-galanya. Jadi kita wajib patuh, kita wajib ambil usaha. Kalau keadaan ini tak boleh, kita kena buat sesuatu. Saya rasa majikan-majikan walaupun bukan Islam seperti kita di Malaysia, di Singapura, saya dengar dulu juga di Australia apa yang berlaku, keadaan di mana umat Islam disebabkan mereka memikirkan kerja, mereka tangguh hari Jumaat, mereka buat hari Sabtu. Hari Ahad ataupun hari Sabtu mereka akan buat solat Jumaat qadaan, kerana mereka tak dapat kelepasan waktu Jumaat. Ini cerita 20 ke 25 tahun dulu. Setiap hari Ahad ataupun hari Sabtu mereka akan berhimpun untuk qada Jumaat. Tapi alhamdulillah, bila usaha dibuat oleh sebahagian pada masyarakat Islam, sekarang ini sudah menjadi satu yang walaupun mereka minoriti dah difahami bahawa waktu ni orang Islam akan solat berjemaah. Saya dengar macam mana berlaku, kawan saya beritahu di Paris, di tengah-tengah Paris orang akan datang solat Jumaat. Jadi menjadi satu kefahaman bagi majikan, dia tahu orang Islam akan solat, dia nak tak nak dia akan berikan kelepasan. Jadi insya-Allah saya rasa kalau kita jujur, kita buat dengan kerja kita tidak ada masalah, kita buat Jumaat, insya-Allah Allah tahu usaha kita. Jangan kita tunduk kepada sesuatu yang mana kita membelakangkan perintah Allah. Kerana kita akan berhadapan dengan mana dibangunnya kita di padang mahsyar, dihadapkan kita di depan Allah. Maka di situlah perlu kita fikirkan apakah jawapan kita. Baik, insya-Allah kita akan minta rehat seketika, beri ruang rehat kepada Ustaz dan akan kembali lagi dengan lebih banyak persoalan. Mesti talian 0362051500. Ikuti rancangan Usrah Nurani bersama yang berbahagia Ustaz Zur Ramli M. Razali setiap Jumaat jam 5 petang, dibawakan khas kepada anda oleh majalah Q&A. Majalah Q&A, ilmu, tarbiyah dan motivasi. Di Kim FM, pilihan utama anda Tasinul Ibadah kembali bersama Ustaz Fazli Al-Yamani, dan kita bersedia untuk menerima pemanggil seterusnya. Soalan saya, Ustaz, saya tinggal di kawasan perumahan yang ada surau dan juga ada masjid. Jaraknya hampir sama kedua-duanya. Jadi saya nak soalan saya, mana lebih patutkah saya berjemaah di surau taman perumahan saya ataupun pergi ke masjid? Kerana di surau ni memanglah kariannya sedikit, satu saf saja. Apa yang nak pergi ramai-ramai di masjid. Itu saja soalan saya. Tapi dalam masalah solat berjemaah, memang kita nak cari sesuatu yang lebih. Maka kalau antara masjid dengan surau, maka jawapannya masjidlah lebih besar dan lebih baik fadilatnya daripada kita pergi ke surau, dengan beberapa syarat. Kita kata kalaulah kita pergi ke masjid, jemaah di surau terus jalan macam biasa, ada kita tak ada kita hidup, maka kita pergi ke masjid. Jangan nanti kalau kita orang penting di surau, kalau kita tak ada orang tengok, haji tu tak datang, kita pun tak payah pergilah. Akhirnya surau tak ada orang datang. Maka kedatangan kita ni menentukan kepada kedatangan ramai. Maka di sini kita kata lebih baik kita solat di surau daripada di masjid. Ataupun kita kata di masjid, kalau kita nak banding bacaan imam di surau dan di masjid, lebih sedap lagi, lebih panjang lagi di surau berbanding dengan masjid. Masjid imam buat laju cepat, ataupun masjid bukan mazhab yang sama, maka kita kata buat di surau. Kalau dalam keadaan yang sama, tidak ada beza dan tidak ada masalah, keutamaan masjidlah yang menjadi lebih berbanding dengan surau. Baik, terima kasih Ustaz. Seterusnya, soalan saya mengenai solat yang i'adah. Apakah syarat-syarat yang membolehkan solat itu solat i'adah? Terima kasih. Assalamualaikum. Solat i'adah ini ialah apabila kita nak ulang solat kedua kepada tahap yang lebih, bukan tahap yang mana, contohnya kalau kita dah solat maghrib berjemaah, kemudian kita ulang buat pula bersendirian, itu tak boleh. Kalau kita dah buat berjemaah dan kita ulang untuk jemaah lain yang mungkin lebih ramai,
lebih ada orang saleh di dalam sana, maka kita boleh buat solat i'adah. Niat kita niat yang sama, tapi solat kita jadi solat i'adah. Kalau kita diminta jadi imam, maka kita wajib niat sebagai imam. Jadi ini berlaku di mana pernah bila baginda dengan sahabat duduk dalam satu majlis, ada seorang datang lewat, maka dia telah minta, man yatasaddaq alayya, siapa nak tolong bantu sedekah dengan saya, iaitu mengimami solat saya. Kerana dia datang bersendirian. Kemudian maka baginda tanya sahabat, siapa? Man yatasaddaq ala fulan, siapa nak bersedekah, makna nak menjadi imam. Maka Abu Bakar angkat tangan, Abu Bakar mengimami solat. Dia mengulangkan solat dia untuk membantu. Itu sebab syarat i'adah ni mesti mula daripada awal, berjemaah. Selagi waktu masih ada, maka itu boleh, tidak ada masalah. Kalau kita diminta jadi imam, maka wajiblah niatnya kita sebagai imam dalam solat i'adah. Ya, baik. Terima kasih Ustaz. Dan kita raih lagi soalan daripada Facebook. Nur Atika bertanya, bagaimana adab adik-beradik lelaki dan perempuan solat jemaah? Contoh situasi seperti adik lelaki sudah solat dan dalam rakaat kedua kakak nak solat jemaah bersama adik, perlukah kakak tepuk bahu adik? Dan soalan kedua, apa hukumnya bila solat berjemaah di surau atau masjid atau tempat lain yang tiada tirai atau pemisah antara jemaah lelaki dan jemaah perempuan? Kita kata adab dia kalaulah antara abang dengan adik, maka perempuan ni selalunya kita kata tempat dia ialah di belakang imam. Dia bukan di kanan, bukan di kiri, bahkan di belakang. Dan tidak perlu dia nak tepuk imam untuk maklumkan. Yang penting di sini, dia masalah imam tidak ada hal siapa ikut ke tak ikut ke, yang penting makmum ini. Dia yang perlu ada rangkaian dengan imam, maka dia nak niatkan diri dia sebagai makmum. Maka kalau dia tahu pergerakan imam, dia nampak, maka dengan tempat yang jarak tidak memisah mereka, maka dia boleh menjadi makmum, ikut saja imam. Walaupun imam tidak perasan ada orang ikut dia, tak ada masalah. Cuma masalah jemaah di masjid, kita nasihatkanlah jemaah masjid atau di surau, biarlah ada tabir antara laki-laki dengan perempuan. Kerana tabir ni penting sebagai satu daripada usaha untuk kita pelihara suasana jemaah, jangan ada timbul fitnah. Sebab itu kalau ada tabir, orang perempuan akan berada di kawasan dia, dan orang laki-laki tidak akan berlaku kesilapan untuk silap masuk. Dia tahu ni kawasan ni bertabir perempuan. Kalau tak bertabir, silap-silap dia pergi solat di situ, dia sangkanya tempat solat biasa, sedangkan itu tempat perempuan. Jadi biar bertabir. Dan lagi pun, kalau solat orang perempuan di belakang, kita laki-laki masuk, kalau tanpa tabir, ada orang perempuan ni dia tak semudah macam laki-laki. Laki-laki dengan pakai seluar, pakai t-shirt dah boleh solat. Orang perempuan akan tukar kain tudung, pakai telekung. Jadi satu proses yang mana kadang-kadang mata ni memang kita tahu syaitan ni jahat. Dia akan membuatkan orang suka melihat, suka tengok. Padahal benda tu di luar sana pun dah banyak. Tengok orang perempuan buka tudung, tukar tudung. Tapi memang itu cara syaitan. Sebab itu bila ada tabir, maka akan terpeliharalah banyak fitnah-fitnah yang lain. Soalan yang lebih kurang sama daripada Nisa yang bertanya, isteri juga duduk di belakang ataupun kiri kanan? Isteri di belakang. Dia kalau tempat tu mengizinkan ruang yang agak panjang, suami di depan, isteri di belakang. Kalau agak sempit, maka isteri di kiri. Baiklah, terima kasih. Dan kita ambil pemanggil dari Negeri Sembilan, Nurul. Assalamualaikum Ustaz, saya nak tanya pendapat Ustaz. Apabila kita telah solat asar ataupun subuh secara sendiri, lepas tu datang seorang lain untuk kita buat solat secara berjemaah, dan kiranya hukum kat situ, jadi kita sebenarnya kan ada hukum sunat untuk mengulang solat kan, yang ada solat. Tapi bila kita nak solat jemaah, adakah itu dikira sebagai sunat ataupun boleh selepas kita buat sendiri subuh ataupun asar, dan lepas tu kita ada orang lain, kita datang untuk berjemaah, kita boleh sama-sama untuk solat jemaah dengan dia. Itu yang pertama. Yang kedua, apabila solat dalam kenderaan, saya nak tanya, perlu wajib ke untuk kita hadap kiblat dulu? Kiblat dulu tu, dada tu kena hadap kiblat dulu, ataupun tak apa je kita menghadap mana-mana? Dan ada tak beza sunat, solat sunat dengan solat wajib dalam kenderaan? Dan ketiga, yang ketiga, solat duha ni,
boleh tak Ustaz bagi betul-betul exactly time yang lebih kurang pukul berapa minit sebelum Zuhur yang habis waktu duha, ataupun memang lepas waktu Zuhur tu yang memang habis waktu duha tu? Saya confused Ustaz. Itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum. Baik. Mengenai dengan yang pertama tadi ialah kalau kita dah selesai solat, kita pergi ke masjid. Tujuan kita nak solat berjemaah. Tiba-tiba di masjid mungkin jemaah sudah selesai ataupun tak ada jemaah. Kita pun buat bersendirian. Selepas kita buat bersendirian, kita dapati jemaah ada ramai, mungkin ada bas berhenti, ramai orang masuk masjid nak solat. Jadi kita pun nak menumpang mereka, ataupun mereka minta kita jadi imam kalau laki-laki. Maka di sini sunat kita ulang bersama. Kita ulang sekali lagi. Niat yang sama, cuma niat zuhur, kalau niat asar. Walaupun selepas asar, boleh, tidak ada masalah. Niatkan dia dan kita ulang. Dengan syarat, mesti daripada awal rakaat sampai habis. Jangan kita ulang, dia orang dah di tahiyat akhir, kita baru nak ulang balik solat tadi. Itu tak boleh. Kemudian masalah yang kedua, mengenai solat dalam kenderaan. Ini hanya solat sunat, bukan solat fardu. Solat fardu mesti di bawah. Tak boleh kita solat atas kenderaan. Melainkan kalau kita terperangkap dalam jam. Ini suatu yang kita tak duga. Kadang-kadang kita balik selepas asar, hujan lebat, maghrib dah mula masuk, keadaan jalan masih belum kita dapat lepas, maka maghrib nak habis dah. Jadi isyak pun dah dekat. Jadi di situ kita buat solat dalam kenderaan dalam apa yang kita mampu, dan bila kita sampai nanti kalau ada waktu kita ulang, kalau tak ada waktu kita qada. Jadi itu dalam kenderaan. Kalau saja-saja nak buat solat fardu dalam kenderaan tak boleh. Yang hanya boleh buat solat sunat. Dan solat sunat ni kalau boleh menghadap kiblat, adablah. Hadapkan kereta kita ke arah kiblat. Kalau boleh, kalau tak boleh pun tak ada masalah. Dan kita solatlah ke arah mana yang kita nak pergi. Maka itu dia punya kedudukan dia. Tapi solat fardu mesti di bawah. InsyaAllah nak kita manggil terus. Oh, Ustaz ada soalan. Soalan yang ketiga mengenai duha. Duha ni selepas daripada isyraq. Kita selepas terbit matahari ambil 5, 10, 15 minit. Kemudian masuk isyraq dalam 10 minit. Kemudian duha sampai sebelum zuhur. Maka waktu duha ni panjang. Ambillah mana-mana kesempatan yang ada. Buatkanlah solat duha sekurang-kurang 2 rakaat. Sesempurna dan elok ialah 8 rakaat. Buat 2. Itu yang paling baik. Panjang waktu duha tu Ustaz ya? Ya, saya. Dan insyaAllah manggil seterusnya. Assalamualaikum Ustaz. Assalam. Saya ingin bertanya tentang sembahyang berjemaah. Jika saya 2 orang sahabat, lambat sampai jadi masbuk lah. Jadi bila habis bagi salam, kami bangun berdua. Lepas tu saya gostan ke belakang, saya kira dia jadi imam saya. Adakah sah solat jemaah saya tu? Allahualam, itu saya Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum. Kalau nak kira daripada soalan sah atau tidak, jawapan dia sah. Bahkan katakanlah kita 3 orang. Selepas daripada imam bagi salam, ada 3 orang di sana. Maka kawan yang tengah ni dia ikut sebelah kanan. Ikut orang sebelah kanan, kawan di sebelah kanan, dia hanya 1 rakaat masbuk. Maka dia ikut 1 rakaat. Kawan dia bagi salam, dia tinggal lagi 2 rakaat belum selesai. Ada sebelah lagi 1 rakaat lagi, dia ikut pula orang yang kedua. Maka dia pula sempurnakan solat 2-3 kali jadi jemaah dalam satu waktu. Solat pertama mula ikut imam besar, yang rakaat kedua ikut imam sebelah kanan, rakaat ketiga ikut imam berikutnya. Maka hukumnya sah, tak ada masalah. Cuma segi afdal, kalau kita nak tanya, afdal kita nak ikut imam-imam yang ada atau kekal bersendirian selepas imam besar memberi salam. Kita kata kekal bersendirian. Kita ikut imam di depan, bila dia bagi salam kita bangun, sempurnakan solat kita, seolah-olah pertalian kita dengan imam pertama masih tidak putus. Itu lebih afdal daripada kita ikut orang lain untuk berjemaah. Tetapi kalau katakan orang yang kita ikut ni mungkin seorang yang saleh, orang yang berkat, orang alim, kita nak keberkatan dia, maka kita ikut dia, maka itu pun tidak jadi masalah, boleh. Baik, insyaAllah. Dan ambil panggil seterusnya. Assalamualaikum. Saya nak tanya tentang solat dalam kapal terbang. Kalau kita dalam perjalanan untuk menunaikan umrah, kita memang sudah menghala ke kiblat kan. Jadi adakah kita perlu bila sampai ke destinasi, adakah kita perlu mengqadakkan solat tersebut kemudian? Ustaz. Solat atas kapal terbang, kadang-kadang memang kita bila naik kita dah siap dengan wuduk.
Dan kebetulan laluan kita memang betul menghadap ke arah kiblat. Tapi yang menjadi persoalannya, apakah kita dapat sempurnakan rukun-rukun yang lain? Seperti rokok, sujud, dapat tak kita buat dengan baik? Terutama kalau kita duduk di ekonomi kelas. Jadi tentulah jawapannya kita tak akan dapat rokok, sujud, walaupun kita duduk dah menepati, dah betul arah, tapi rokok tak dapat, sujud tak dapat. Kita hanya bongkokkan sikit kepala kita dan sujud kita lebih bawah. Maka solat ini jawapannya, bila kita sampai, kita kena ulang semula kalau waktunya masih ada, ataupun kita kena qada kalau waktu sudah tamat. Mana solat kita tidak memandai di atas kapal terbang tadi. Baiklah Ustaz, sambil manggil seterusnya. Nak tanya suami saya, dia dah isi dia 4 bulan. Lepas tu mula kaki dia masuk besi. Lepas tu dia dah buka simen. Sekarang ni dia tak sembahyang Jumaat dah 4 bulan dah. Boleh dosa ke macam mana? Tapi kaki dia dalam dia ada besi atau dia nak bengkok-bengkok semua? Baik. Sebenarnya kalau keadaan seorang itu tak boleh bengkokkan kaki, dalam erti kata nanti nak sujud tak boleh, itu tidak boleh menjadi sebab yang seorang itu tak solat Jumaat. Kerana kalau dia tak boleh bengkokkan, tak ada masalah, dia buat apa yang dia boleh. Macam mungkin kita kata dia solat, dia duduk atas kursi, dia qiyam, rokok, dia tak boleh rokok, dia boleh, tapi sujud tak boleh. Dia sujud, duduk atas kursi, tunduk sayang sikit. Jadi sebenarnya boleh, tidak ada alasan. Jangan kita kata besi dalam kaki, nak bengkok pun tak boleh, maka terus cuti. Bukan kata Jumaat, fardu biasa pun tak buat, maka itu tak boleh. Kita kena buat, walaupun kita kata buat di rumah solat, tapi solat Jumaat wajib kita pergi, dan kita wajib solat berjemaah Jumaat. Kalau tidak, kita berdosa. Mungkin gugur solat tuntutan jemaah sebab kita tak mampu nak berjalan, tapi Jumaat tak gugur. Itu dia. Dan ambil pemanggil seterusnya dari Ampang. Bagaimana niat semayang berjemaah jika anak saya belum balik lagi? Dia dalam umur lingkungan 9 tahun, perempuan lah kan. Jadi dia nak berjemaah dengan saya. Apakah niat yang perlu saya baca, sama ada imaman ke atau niat adaan sahaja? Dan lagi satu soalan saya, bagaimana niat kalau kita masuk untuk pergi ke surau, sama ada niat tahiyatul masjid ataupun niat macam mana tu niat yang perlu saya untuk kita solat? Mengenai dengan solat berjemaah, kalau kita berimamkan kepada anak kita yang sudah mumayyiz, 9 tahun dikira mumayyiz walaupun belum baligh, maka kita niat sebagai imam. Usalli fardadz zuhri 4 rakaatin imaman lillahi ta'ala. Cuma jangan anak belum mumayyiz, anak baru umur 5 tahun, 6 tahun, masih budak, itu dia sendiri pun tak betul solat dia, bacaan pun tak betul, itu tak perlu kita niat sebagai imam. Tapi kalau 9 tahun dia ikut kita, boleh kita niat usalli fardal maghribi 3 rakaatin adaan imaman lillahi ta'ala, boleh, tak ada masalah. Kemudian masalah surau dan masjid. Kalau kita masuk ke surau, dia status masjid ialah suatu bangunan, tapak dia dan bangunan dia memang diwakafkan untuk solat berjemaah. Kalau itulah berlaku di satu surau yang memang atau satu masjid, kita tahu ini adalah suatu yang telah diwakafkan, maka status dia ialah masjid. Walaupun orang panggil surau, dia adalah masjid, tempat yang kita boleh solat berjemaah dan solat tahiyatul masjid. Tapi kalau ada surau-surau yang memang bukan masjid, seperti mana di bawah-bawah bangunan flat, ataupun di perhentian bas, ataupun di stesen kereta api, ataupun di airport ada musalla dia, itu bukan masjid. Maka itu tak perlu kita nak buat tahiyatul masjid dan tak boleh kita nak niatkan i'tikaf. Tapi kalau memang diwakafkan untuk solat berjemaah, maka itu dikira masjid. Walaupun orang panggil surau, status di masjid, boleh kita solat berjemaah dan boleh kita niatkan dia sebagai niat i'tikaf. InsyaAllah. Kita nak berhenti rehat sekali lagi dan kita akan kembali dengan lebih banyak persoalan selepas ini. Terus bersama Tasniful Ibadah di Kim FM. Bantu anak anda menghadapi peperiksaan dari sekarang. Dapatkan segera coklat minda jenama Hijrah. Sangat berkhasiat untuk semua peringkat umur, terutama untuk kanak-kanak, pelajar sekolah dan universiti, tanpa perlu bancuan air. Coklat minda dengan rupa dan rasa sedap coklat sebenar. Senang dibawa, senang disimpan dan nyata berkesan.
Coklat Minda telah 3 tahun di pasaran Malaysia dan Brunei dengan banyak testimoni hebat dari pengguna. Hubungi atau SMS talian 017-881-9111 atau 013-250-1010. Ingat, 017-881-9111 atau 013-250-1010. Layari www.coklatminda.com www.coklatminda.com. Khasiat penyubur minda. Ya, terima kasih kepada anda. Terus bersama di Kim FM, pilihan utama anda. Kembali bersama Ustaz Fazli Al-Yamani dan kita teruskan dengan persoalan kita seterusnya, Ustaz, ya. Assalamualaikum, Ustaz. Saya Halim dari Kota Kinabalu. Saya nak pencerahan daripada Ustaz. Kebanyakan sekarang kita punya pusat membeli belah ni bercampur ataupun jual bercampur dengan bahan-bahan minuman keras. Tapi kadang-kadang kita tak ada pilihan, kita masuk juga orang situ. Jadikah itu jatuh syubhat? Mohon pencerahan. Wallahualam. Assalamualaikum. Dia kalaupun bercampur tapi dia ada kawasan. Kalau kita tengok di pusat-pusat membeli belah, kalau di Semenanjung kita ada Tesco, ada Carrefour, kita ada kawasan yang diasingkan. Dia tulis sana non halal ataupun tidak halal. Maka kita beli yang halal. Dia tak campur. Kadang-kala ada juga setengah dalam peti ais tu dia campur. Tapi walaupun bercampur, dia dalam botol yang berasingan. Dia ini botol lain. Dia masalah botol tak ada masalah. Dia jangan macam kita kata daging bercampur bersebelahan. Itu dia jadi syubhah. Tapi kalau dia ada kawasan yang berasingan, maka kita beli yang kawasan yang halal. Itu tak ada syubhah, tak ada masalah. Kita tak perlu nak risaulah. Kalau dia letak kawasan bukan pasar yang terbuka. Kalau di tempat kita dia ada asing, orang yang jual daging yang tidak halal di kawasan lain, yang halal di kawasan lain, dan duit-duit yang kita guna pakai tak campur, di sana lain sini lain, tak ada masalah. Boleh tidak menjadi satu syubhah. Dan soalan seterusnya, akibat gangguan syaitan kita selalu lalai masa solat. Jadi kadang-kadang bacaan kita Fatihah atau bacaan kita tak ingat apa kita baca. Boleh tak kita ulang balik bacaan Fatihah atau bacaan tahiyat kita? Pak Mariam, terima kasih. Fatihah ni kita kata kita kena yakin kalau kita baca. Kalau jangan sekali-kali kita dimainkan dengan satu penyakit was-was. Ada orang dia ulang kerana dia tak puas hati, dia ulang berkali-kali. Itu tak betul. Jadi jangan pula nanti kalau kita baca salah pun kita tak ulang juga. Itu pun tak betul. Jadi kita perlu dapat satu bentuk cara yang betul dengan kita belajar dengan sempurna dan baca dengan baik dan cuba. Memang kita tahu bahawa syaitan tidak pernah berlengah dalam usaha dia untuk mengganggu kita. Jadi kita baca auzubillahiminasyaitanirrajim, baca bismillahirrahmanirrahim. InsyaAllah bacaan kita akan menepati apa yang dikehendaki dan tak perlu kita ulang lagi. Baik, ini pula dari Syah Alam. Macam contoh macam kita solat, ada rasa macam udara keluar daripada tubuh, tapi kita tak terkentut lah. Apa hukumnya, kita kena solat semula ke atau kena ambil sembahyang semula ke, macam mana tu? Dia masalah buang angin ni sama ada dia berbunyi atau mendatangkan bau. Kalau terasa macam keluar tak ada apa pun, itu semua hanya bisikan. Dia tidak perlu kita layan sehingga bunyi dia atau bau dia, maka itulah yang membuatkan batalnya wuduk kita dan kita kena wuduk semula. Baiklah, dan ini mungkin panggil terakhir kita, Ustaz, ya. Assalamualaikum, Ustaz. Salam. Saya nak tanya, kalau kita terlewat bangun subuh dan lepas tu waktu tu dah nak habis subuh, lepas tu tapi kita fikir dengan waktu tu, kita rasa waktu tu mungkin dah habis, perlukah kita semayang macam biasa ataupun kita perlu qadakkan dia? Terima kasih, Ustaz. Dia masalah solat ini. Kita kata kita ada dua kategori, satu adaan, satu qadaan. Kalau waktu masih ada dengan penuh yakin, maka niat kita sebagai adaan. Kalau waktu sudah habis dengan penuh yakin, niat qadaan. Kalau kesilapan berlaku, kita sangka waktu tu dah habis, kita niat qada sedangkan masih ada, sah. Atau kita sangka waktu masih ada, kita kata masih ada sangkaan kita niat adaan, rupanya dah habis, sah.
Yang tak sahnya, jangan disengajakan. Waktu ada, diniatkan qada. Waktu dah habis, diniatkan adaan. Itu tak boleh. Jadi kalau kita bangun lewat, waktu ada tak ada, kita dapatkan keyakinan. Tengok jam, dah habis dah pun, niat qadaan. Kalau tengok waktu, ada lagi sikit, niat adaan. Itu yang penting. Makna kita tengok status waktu kita tu ada atau tidak. Kalau kesilapan, sangkanya masih ada, niat adaan. Rupanya dah habis lah, solat kita sah. Atau sangkanya dah habis, kita niat qadaan. Rupanya ada lagi waktu, solat kita juga sah, tak ada masalah. Itu dia antara persoalan yang sempat kita kongsikan bersama dengan Ustaz, mungkin sedikit sebagai penutup kita. Alhamdulillah, alhamdulillah, sekali lagi saya mengajak para pendengar untuk terus kita mengambil sikap untuk berusaha. Ini satu perniagaan kita dengan Allah. Jadi kalau kita bijak dengan meniagakan masa kita dengan Allah, untungnya suatu yang tidak dapat kita bayang. Bagi terutama bagi laki-laki, cubalah. Dan isteri juga sentiasa mengingatkan dan menyediakan, kerana Allah akan beri pahala sama kepada isteri bila suami solat berjemaah. Jadi isteri di rumah, dia sediakan serika baju, sediakan minum, makan sebagai untuk suami. Suami pergi solat masjid, dia dapat pahala. Rupa-rupanya tak ada siapa yang rugi. Isteri untung, suami untung. Inilah kehendak hidup kita, sentiasa mendapat keuntungan dalam hidup kita, insyaAllah. InsyaAllah, amin. Dan kita ucap terima kasih kepada Ustaz yang perkongsian pada minggu ini. Kita doakan moga-moga dapat bertemu lagi Ustaz pada minggu depan untuk sambungan pada tajuk yang lain, insyaAllah Ustaz, ya? Ya, insyaAllah. Sampai bertemu lagi. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk anda